Jadi dulu ni dalam negara kita berlaku pertembungan dalam masalah nama Allah ni. Apabila perkataan Allah ni nak diguna pakai di dalam Bible. Jadi bertembung dua kumpulan. Saya tak nak sebut nama kumpulan tu, pandai-pandai fikir saja. Dua kumpulan. Kumpulan pertama kata tak boleh guna nama Allah dalam Bible. Okey, bagus jawapan dia. Kumpulan kedua pun jawab sama tak? Tak boleh guna nama Allah dalam Bible. Dua-dua jawapan sama, kata tak boleh. Tetapi yang membezakan dua kumpulan ini alasannya. Bila ditanya pada kumpulan yang pertama, kenapa tak boleh pakai nama Allah dalam Bible? Maka kumpulan pertama ni jawab apa? Dia kata kerana Allah itu untuk orang Islam, Jesus untuk orang Kristian, Dewa untuk orang Hindu ataupun Buddha. Dia kata. Itu jawapan dia. Nak? Jawapan macam ni, saya jawab, orang yang jawab macam ni, orang itu jadi kafir di sisi Allah. Jadi kafir. Walaupun jawapan dia asal tadi betul, dia kata tak boleh guna nama Allah dalam Bible. Betul. Tapi sebab dia tu. Apa sebab? Apa alasan tak boleh pakai nama Allah dalam Bible? Sebab Allah untuk orang Islam, Jesus untuk orang Kristian. Jawab gini, jadi kafir. Apa? Sebab dia telah mengiyakan Jesus juga adalah Tuhan, tetapi untuk orang Kristian. Dewa pun Tuhan juga, tapi untuk orang Hindu dan Buddha. Sedangkan lafaz agung kita sebut apa? La ilaha illallah. Apa makna? La ilah, tak ada Tuhan. Tak ada Tuhan. Jesus bukan Tuhan. Dewa bukan Tuhan. Siapa Tuhan? Illallah. Hanya Allah saja Tuhan. Jadi tak boleh kita mengiyakan Jesus pun Tuhan juga, tapi untuk orang Kristian tak boleh. Jadi kalau kita iyakan, bermakna kita mengatakan ada Tuhan selain Allah, tapi Tuhan tu orang lain. Mana ada? Boleh faham setakat ni? Baik. Tuhan Acong siapa dia? Tuhan Acong. Acong mana Ustaz dah? Acong mana-mana lah. Contoh aja. Tuhan Acong siapa? Allah. Tuhan Mutusami? Tuhan Lingguan Ek? Tak sungguh ni, tak kira lah nama siapa-siapa. Nah, Tuhan orang Kristian? Allah lah. Tuhan setan? Bukan Tuhan tu setan. Tuhan kepada setan. Siapa? Tuhan Dajjal? Allah. Semuanya Allah. Sebab tak ada Tuhan melainkan Allah. Tu kena jelas betul-betul. Inilah namanya akidah. Inilah namanya tauhid, mengesakan Allah. Jangan duk sebut-sebut ngaku-ngaku ahli sunnah wal jamaah, ngaku-ngaku beriman, tapi yakin yang lain juga ada Tuhannya, tapi untuk agama lain. Mana boleh? Sebab tu kita tak boleh meraikan agama lain. Tak boleh meraikan agama lain. Tak boleh menghormati. Nah, dari sudut akidah mereka tu, menghormati dia sebagai manusia, tu tak apa. Kita menghormati dia sebagai Cina, menghormati dia sebagai India, tak apa. Sebab Cina tu bangsa, India tu bangsa. Menghormati dia Hindu tak boleh, menghormati dia Kristian tak boleh. Bila menghormati, kita mengiktiraf agama dia tu. Mana boleh? Tu kena jaga benda-benda gini. Ni jaga benda boleh merosakkan akidah. Sebab tu ulama kupah bab ni, bab akidah ni panjang lebar. Kupah panjang. Kita ada rumah depan, ada rumah orang kafir belakang. Kemudian orang kafir ni dia nak buat tokong kat belakang, dekat rumah dia tu. Tapi nak lori nak masuk tak lepas. Jalan sempit. Jadi nak tak nak kena lalu jalan depan rumah kita. Jalan tu kita punya, rumah kita punya. Dia pun minta izin. Boleh tak saya nak buat masuk lori pergi belakang? Saya mau bikin tokong. Oh, lu punya pasal, tokong punya pasal, lalu. Dia bagi lalu kafir. Sebab apa? Sebab dia sudah dikira tolong menolong dalam benda yang kufur, benda yang kafir di sisi Allah. Kalau tolong orang minum arak, bukanlah kata tak apa, dosa dah, tapi tak sampai kafir, dosa saja. Tolong belikan arak untuk kawan tu, dosa, tapi tak sampai tahap kafir. Tapi kalau tolong dalam bab syirik, jadi syirik. Jadi kafir. Lepas tu jaga.
Kita ada kedai hardware, dia nak beli butter kita. Kan? Kebetulan dia cerita, saya mau buat tokong, kita tak boleh jual butter tu kat dia. Jual, dikira membantu melaksanakan benda yang syirik di atas muka bumi Allah. Anda kena jaga tu. Tapi kalau dia tak cerita dan kita pun tak nampak dia ni memang ada gaya nak buat tokong, tak usah tanyalah banyak hal pula. Nak buat apa ni? Beli batu ni. Saya nak beli pasir. Pasir nak buat apa? Sini. Ada kan? Tak, dia beli. Biar dia beli. Kan? Tak ada masalah. Walaupun rupa-rupanya bila dia balik, dia buat tokong. Kita tak tahu. Tak tahu dimaaf. Tapi kalau dah tahu, tak boleh. Jaga tu. Bab-bab akidah ni panjang nak cerita. Dan tapi tak boleh lama-lama orang nak balik awal. Okey, habis. Khas pada nama dan khas pada mana. Jadi kumpulan pertama tadi, dia jawab gitu. Jawapan ni salah. Kumpulan yang kedua, dia kata tak boleh pakai nama Allah dalam Bible. Apa pasal tak boleh? Maka kita jawab, jawapan ni yang betul. Dia kata tak boleh pakai nama Allah di dalam Bible kerana perkataan yang nak guna pakai Allah dalam Bible tu, itu bukan Allah yang sebenar. Sebab apa? Sebab di dalam Bible menyebut God itu, Tuhan itu ada anak. Betul tak? Dalam Bible kata Tuhan ada anak. Sedangkan Allah yang sebenarnya lam yalid wa lam yulad. Ia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan. Maka tidak tepat dengan sebenar-benarnya sifat Allah. Maka bila itu bukan sifat Allah, maka itu bukan Allah. Tapi kalau bertepatan sifatnya, tak apa, tak ada masalah. Tak payah kata Bible, dalam kitab buku apa pun tak apa, kalau bertepatan sebenar. Tapi berani diubah, dia tak nak ubah. Tu. Kalau betul kamu beriman dengan Allah, kita cakap pada orang Kristian, dia nak pakai nama Allah. Kalau betul kamu beriman pada Allah, beriman pada Allah dengan sebenar-benar Allah yang sebenar. Iaitu Allah yang tidak ada anak dan tidak diperanakkan. Berani diubah. Kalau berani diubah, masuk Islam. Jadi orang beriman. Tapi tak, dia nak berpegang bahawa Tuhan itu ada anak. Lepas tu dia pegang Trinity. Di langit Allah, di bumi Jesus. Mak dia pula Maryam. Jadi Allah ada mak, ada anak, ada gini. Pelik ni apa benda ni? Ada kita tentang. Itu sebenarnya. Lepas tu kita kena faham. Jadi maksudnya bukan hanya iman ni, akidah ni bukan atas permukaan ni. Dia kena sampai dalam. Dia kena faham kenapa kata tak boleh. Sebab apa? Untuk apa? Kerana apa? Tu kena jelas. Bukan semata-mata kata tak boleh pakai nama Allah dalam Bible. Setakat jawab gitu belum tentu selamat. Kalau kena macam kumpulan yang tadi ni, finnar, dalam neraka lah jawabnya. Sebab tu kita kena jelas. Lepas tu kadang-kadang ni banyak ni dalam masyarakat kita risau ni. Dia berkawan. Ni sekolah kebangsaan kan campur yang bukan Islam, ada bergaul. Campur tu tak salah. Moga-moga boleh kita dakwah dia masuk Islam, itu lagi baik. Tapi hati-hati. Kadang dia bawa satu kefahaman semua agama baik. Ni jaga ni. Kalau kita cakap Cina baik, India baik, tak apa. Sebab Cina tu manusia, bangsa. India tu manusia, bangsa. Tak ada masalah. Tapi bila mengiyakan agama lain, itu murni, suci, habis masalah. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah semata-mata Islam. Tak ada agama lain. Allah tak iktiraf agama lain. Lepas tu kena akidah ni kena betul-betul kejak, kemah, kuat. Lagi-lagi di akhir zaman, zaman yang orang cakap apa? Penuh dengan fitnah. Inilah nanti sebelum Imam Mahdi muncul, Yahudi gerakan mereka ni yang kita kenal dengan nama Freemason. Mereka ni akan bergerak seluruh dunia. Sekarang ni dah tengah bergerak lah ni. Dia akan bawa konsep peace. Tu dia buat isyarat gini. Mereka kata dua jari ni masuk tanduk setan. Peace. Kan? Apa dia guna perkataan yang nampak positif tapi nak menghalalkan matlamat mereka yang negatif. Dia kata peace, aman. Dia bawa tadilah freedom, kebebasan, hak apa semua. Semuanya nampak positif. Tapi sebenarnya dia nak keluarkan kita daripada kepompong Islam. Tu butterfly. Sedangkan kita ni tidak bebas. Kita duduk di bawah takluk Allah. Mana ada bebas? Kita duduk bawah takluk Allah. Ada hukum hakam Allah. Tiba-tiba dia nak bawa kita keluar daripada situ. Keluar daripada situ diertikan keluar daripada Islam. Ni tu sebab kerajaan Turki Uthmaniyah jatuh. Sebab Kamal Atatürk ni